Kami daripada Kumpul 5 ingin bentangkan sistem pasaran yang merangkumi inflasi dan monopoli. Isu inflasi dalam sistem pasaran, masalah kenaikan harga barang sering berlaku dikenali sebagai inflasi. Baru-baru ini kerajaan telah membuat pengumuman bahawa harga barang keperluan dijangka terus meningkat. Menurut penganalisis, peningkatan permintaan hasil daripada pemulihan aktiviti ekonomi dijangka akan menyebabkan harga barang keperluan terus meningkat. Katanya, bahan api menjadi satu lagi punca inflasi susulan harga minyak global yang semakin meningkat. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Dr. Anthony Das berkata, harga komoditi yang tinggi, isu rantai makanan yang berterusan, dan kekurangan tenaga buruh meningkatkan kos perniagaan mendorong harga barang dan perkhidmatan pengguna lebih tinggi. Ini menyebabkan inflasi dalam negara semakin meningkat. Jelaskan isu ekonomi semasa menurut persepsi ekonomi konvensional dan Islam. Menurut persepsi ekonomi sistem pasaran konvensional, pada hari ini masyarakat seringkali mengeluh dalam menghadapi masalah kenaikan harga barang-barang keperluan. Sudah tentulah kerajaan dipersalahkan atas kenaikan harga barang-barang ini yang gagal mengatur sistem pasaran yang lebih cekap. Hal ini menimbulkan kemarahan dan kepanikan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Persoalannya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga barang keperluan? Seseorang pekerja mahukan kenaikan gaji, malah seseorang majikan mahukan keuntungan yang lebih besar. Pada realitinya, jika gaji seseorang itu dinaikkan, sudah tentulah pihak majikan akan menaikkan kos pengeluaran produk atau perkhidmatan bagi menampung kenaikan kos perniagaan dan mendapat keuntungan. Sehubungan itu, harga barang-barang di pasaran meningkat. Sebagai contohnya, seorang petani akan meningkatkan harga sayur di pasaran bagi menampung kenaikan kos pengeluaran seperti kenaikan upah buruh, kenaikan kos pengangkutan, kenaikan kos sewa tanah, kenaikan harga bahan mentah. Menurut persepsi ekonomi sistem pasaran Islam, masalah inflasi tidak pernah berkesudahan akibat daripada sistem ekonomi yang tidak berteraskan hidayah serta panduan Allah. Buktinya, masalah inflasi menimbulkan banyak akibat buruk kepada negara dan memberi tekanan ke atas kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi ciptaan manusia yang diamalkan kini juga penuh dengan penindasan dan kezaliman, seperti muslihat, penipuan, manipulasi, dan monopoli oleh syarikat besar bagi meningkatkan keuntungan. Hal ini menyebabkan masalah inflasi tidak boleh ditangani oleh pihak berkuasa sahaja, malah perlukan kerjasama syarikat-syarikat besar. Teori inflasi dalam persepsi Islam. Natural inflation, sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan pelbagai faktor alamiah yang tidak dapat dihindari oleh umat manusia. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, pelbagai bahan makanan dan hasil bumi lain mengalami penurunan yang sangat drastik dan berlaku kekurangan. Akibat sifatnya yang sangat penting dalam kehidupan, permintaan terhadap barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga melambung tinggi melebihi kuasa beli masyarakat. Inflasi yang disebabkan oleh turunnya penawaran agregat dan peningkatan permintaan agregat. Human error inflation merupakan inflasi terjadi akibat kesalahan manusia disebabkan pecah amanah dan pentadbiran buruk, pajak yang berlebihan, peningkatan edaran dalam mata wang. Teori inflasi secara konvensional. Seperti yang kita ketahui, definisi inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional adalah sama, iaitu kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sebuah ekonomi. Jenis inflasi dapat dikategorikan kepada tiga bahagian, iaitu berdasarkan sebab, berdasarkan asal dan berdasarkan tingkat keterukan. Jenis inflasi dapat dibezakan melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contohnya jenis inflasi seperti inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan berlaku apabila permintaan terus meningkat melebihi keupayaan ekonomi untuk menghasilkan barang perkhidmatan semasa ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Kesannya, tingkat harga umum akan meningkat apabila firma tidak dapat meningkatkan pengeluarannya untuk menampung kenaikan permintaan yang berlebihan. Inflasi tolakan kos dapat digambarkan melalui kenaikan tingkat harga umum akibat daripada kenaikan kos pengeluaran. Kenaikan harga ini disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran seperti peningkatan upah buruh, industri yang bersifat monopoli dan kenaikan harga bahan mentah. Seterusnya ialah inflasi campuran. Ianya berlaku disebabkan oleh terdapatnya campuran inflasi tarikan permintaan dan inflasi tolakan kos dalam sebuah ekonomi. Berdasarkan asal ni membawa maksud inflasi yang berlaku sama ada dalam negara ataupun luar negara. Contohnya inflasi domestik. Inflasi domestik ni berlaku dalam negara disebabkan oleh pengaruh ekonomi dalam negara itu sendiri menyebabkan harga barang perkhidmatan meningkat. Inflasi diimport berlaku apabila barang yang diimport atau dibeli dari luar negara mengalami kenaikan harga. Kesannya, barang yang diimport akan dijual pada harga yang tinggi di pasaran tempatan. berdasarkan tingkat keterukan. Pertama, inflasi ringan iaitu tingkat inflasi masih di bawah 10%.
Inflasi sederhana iaitu inflasi yang masih berada di antara 10 hingga 30% setahun. Inflasi tinggi iaitu tingkat inflasi yang berada di antara 30 hingga 100% setahun. Hyperinflasi iaitu tingkat inflasi 100% setahun. Membandingkan kaedah penyelesaian isu ekonomi semasa menurut ekonomi pasaran dalam Islam dan perspektif ekonomi konvensional. Menurut ekonomi pasaran Islam, kaedah menyelesaikan isu ekonomi seperti peningkatan harga barang ialah melarang pemiutang mengambil sebarang keuntungan atau riba daripada penghutang. Sebaliknya, peniaga memanjangkan tempoh pembayaran barangan tersebut. Selain itu, apabila harga meningkat disebabkan oleh nilai ringgit susut nilai atau nilai mata wang asing meningkat, maka Islam mewajibkan untuk menyandarkan nilai mata wang pada emas dan perak. Seterusnya, isu ekonomi seperti peningkatan harga disebabkan oleh stok yang terhad atau tidak mencukupi. Ekonomi Islam menggalakkan campur tangan kerajaan bagi memastikan kebajikan masyarakat terjaga. Walaupun kerajaan tidak boleh menetapkan harga, tetapi kerajaan wajib memastikan keperluan rakyat sentiasa mencukupi. Kaedah penyelesaian mengatasi inflasi menurut perspektif ekonomi konvensional ialah pertama, melaksanakan dasar fiskal menguncup. Kerajaan akan menaikkan cukai dan mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Kesannya permintaan agregat dan perbelanjaan agregat akan berkurang menyebabkan kuasa beli masyarakat berkurang. Dasar kewangan menguncup. Bank Pusat akan mengurangkan bekalan wang dengan menaikkan nisbah rizab, menaikkan kadar bunga semalaman dan menjual bon kerajaan. Dasar kawalan harga. Kerajaan menetapkan dasar harga maksimum untuk barang-barang pengguna yang tergolong sebagai barang kawalan. Kesannya, tingkat harga barang tersebut tidak dapat dinaikkan serta langsung dapat mengurangkan tekanan inflasi. Isu monopoli ke atas makanan asas iaitu beras. Sistem pasaran yang sering menjadi isu ialah pasaran monopoli. Pasaran monopoli boleh didefinisikan sebagai penguasaan atas pemasaran barang tertentu oleh satu pengeluar. Pasaran monopoli ini sering dikaitkan dengan isu monopoli barangan harian, kesihatan dan puspakom. Isu monopoli beras oleh syarikat padi Bernas Nasional Berhad Bernas pernah diungkap pada 2018. Di bawah isu ini, kami akan menjelaskan isu monopoli menurut perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Yang kedua, membincangkan isu monopoli menurut perspektif teori dan amalan ekonomi konvensional. Dan yang ketiga, membandingkan kaedah penyelesaian isu monopoli menurut perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Teori monopoli dalam perspektif Islam terbagi kepada 5, iaitu yang pertama, monopoli disebut sebagai al-ihtikar. Yang kedua, hukum ihtikar. Yang ketiga, ciri-ciri monopoli ataupun ihtikar yang diharamkan. Yang keempat, skop barangan ihtikar. Dan yang kelima, hikmah pengharaman monopoli ataupun ihtikar. Monopoli disebut sebagai al-ihtikar. Dari segi bahasa, berasal dari perkataan al-hur yang bermaksud membuat anaya dan sewenang-wenangnya. Dari segi istilah pula, menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutamanya pada saat terjadi ketidakcukupan barang dengan tujuan untuk kenaikan harga di kemudian hari. Yang kedua pula adalah hukum ihtikar. Jumhur ulama berpendapat bahawa monopoli ataupun ihtikar hukumnya adalah haram. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Hanbali, Maliki, Hanafi dan Syafi'i, kajian yang mereka bangunkan adalah dalil nakli dan akli, di mana dalil nakli yang mereka jadikan landasan hukum adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat ke-25 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, nescaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih. Ibnu Katsir dalam karyanya Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ilhad dalam ayat tersebut adalah berkenaan perilaku monopoli, yang mana pelakunya diancam dengan siksaan yang sangat pedih. Hal ini menunjukkan bahawa monopoli yang dapat menimbulkan kekurangan suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat merupakan suatu kezaliman dan kejahatan. Seterusnya, yang ketiga adalah ciri-ciri monopoli ataupun ihtikar yang diharamkan. Yang pertama, menahan barang keperluan. Yang kedua, menyebabkan kezaliman dan penindasan. Yang ketiga, kenaikan harga yang tidak berpatutan. Dan yang keempat adalah berasaskan sifat tamak dan rakus. Yang keempat pula adalah skop barangan ihtikar. Khilaf fuqaha terbagi pada 3 pandangan, iaitu yang pertama, melibatkan semua jenis barang, makanan dan bukan makanan. Yang kedua, hanya barang makanan umum yang dimakan oleh manusia dan haiwan. Dan yang ketiga, hanya makanan yang dimakan oleh manusia sahaja. Yang kelima adalah keburukan monopoli ataupun hikmah pengharaman monopoli ataupun ihtikar. Yang pertama, menjadikan pelakunya bersikap tamak dengan keuntungan. Yang kedua, perbuatan jenayah iaitu menyusahkan manusia. Dan ketiga, mengambil kesempatan di atas kelemahan pihak lain tanpa menghiraukan kesannya. Dan yang keempat, menyebabkan masyarakat jadi pilihan. Seterusnya adalah teori monopoli secara konvensional. Yang pertama, monopoli menurut perspektif konvensional. Yang kedua, hukum monopoli. Yang ketiga, ciri-ciri monopoli. Yang keempat, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Dan yang kelima adalah kesan monopoli. Seterusnya adalah teori monopoli secara konvensional. Menurut perspektif konvensional, monopoli dari segi bahasa berasal daripada perkataan Yunani iaitu monos, yang bererti satu, dan pol lainnya bererti menjual. Manakala, monopoli dari segi istilah adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan sahaja. Yang kedua adalah hukum monopoli menurut perspektif konvensional.
Di Malaysia, terdapat dua undang-undang yang dirangka khusus sebagai rujukan dalam kuasa dan kawalan harga barang dan rantaian bekalan barangan, iaitu Akta Kawalan Harga dan Anti Percatuan 2011 dan Akta Persaingan 2010. Seterusnya kita akan masuk kepada ciri-ciri monopoli. Terdapat 5 ciri-ciri monopoli. Yang pertama, mempunyai satu firma. Kedua, tidak mempunyai barang pengganti sempurna. Ketiga, mempengaruhi penentuan harga. Keempat, promosi iklan kurang diperlukan. Dan yang terakhir sekali, sukar untuk firma baru masuk ke dalam pasaran. Kemudian kita akan masuk kepada faktor yang menimbulkan monopoli. Terdapat 3 faktor yang menimbulkan monopoli, iaitu firma monopoli mempunyai satu sumber daya tertentu yang istimewa yang tiada pada firma lain. Kedua, monopoli berkembang melalui undang-undang. Dan ketiga, skala pengeluaran ekonomi adalah sangat tinggi. Seterusnya adalah kesan monopoli. Terdapat 2 kesan monopoli, iaitu daripada segi negatif dan positif. Bagi segi negatif, yang pertama adalah kebajikan pengguna yang rendah, ketidakcekapan pengurusan sumber, menghalang perkembangan teknologi dan keburukan diskriminasi harga. Bagi kesan positif monopoli pula adalah kebolehan dalam pertumbuhan ekonomi, operasi perniagaan yang memerlukan modal yang besar dapat dijalankan, skala pengeluaran secara besar-besaran, menyumbang kemajuan teknologi dan menjaga kebajikan masyarakat. Sebagai contoh, tenaga nasional berhad dan pengangkutan awam. Seterusnya adalah monopoli menurut perspektif teori dan amalan ekonomi konvensional. Dari segi konvensional, monopoli bermaksud satu keadaan di mana hanya terdapat seorang penjual sahaja dalam satu pasaran, pure monopoli. Teori ini telah dibangunkan oleh Penrose Raffah dan kemudian disambung oleh Hotelling dan Zoltan, dan kemudian akhir sekali adalah John Robinson dan Edward Chamberlain pada era tahun 1930-an. Monopoli bagi konvensional terdapat 3 asas persaingan, iaitu produk dibezakan, bilangan syarikat dalam industri dan kebebasan masuk dan keluar. Kemudian kita akan lihat daripada segi Islam pula, monopoli adalah dikenali sebagai ihtikar, iaitu usaha yang dilakukan oleh satu pihak dengan menimba barang dan pemilikan sumber yang unik yang tidak dimiliki oleh syarikat lain. Apa sahaja yang dilakukan untuk mencari keuntungan dengan mencipta kekurangan sesuatu barang. Jenis monopoli, terdapat 2 jenis monopoli. Yang pertama adalah monopoli semula jadi, di mana ia adalah keadaan semula jadi tertentu ataupun kewujudan bakat istimewa yang melebihi orang lain. Monopoli kedua adalah monopoli legal, iaitu diberikan oleh pemerintah ataupun kerajaan melalui peraturan perundangan, baik kepada swasta maupun kepada monopoli yang dikuasai oleh negara dengan ketentuan undang-undang. Seterusnya adalah perbandingan kaedah penyelesaian monopoli dari segi konvensional dan Islam. Dari segi Islam, yang pertama adalah tas'ir, iaitu kawalan harga. Yang kedua, hisbah, iaitu memantau dan menguatkuasakan peraturan. Kemudian, rampas barang dan menghukum, memaksimumkan peranan kerajaan dan mewujudkan harga yang berpatutan, iaitu saman al-mis yang akhirnya boleh mewujudkan keseimbangan ekonomi. Daripada kaedah penyelesaian untuk konvensional pula adalah menggalakkan persaingan setara, strategi pemasaran yang baik melalui penetapan undang-undang antitrust, membuat ketentuan khusus terhadap operasi perusahaan monopoli, dasar anti amanah yang bertujuan untuk mengelakkan penyalahgunaan monopoli atau anti persaingan, kemudian mengenakan cukai. Kesimpulannya, ekonomi yang mampan boleh dicapai apabila masalah monopoli di Malaysia dapat diatasi. Pasaran monopoli ini berlaku atas sikap kerakusan manusia untuk mendapatkan keuntungan kepada dirinya. Monopoli juga dianggap sebagai penyalahgunaan kedudukan dominan. Untuk menjamin masa depan negara, semua pihak terutamanya kerajaan perlu berusaha untuk mencari dan merangka penyelesaian untuk mengatasi isu ini. Maka memandangkan matlamat negara kita untuk menjadikan Malaysia sebagai negara pelaburan antarabangsa.